الله. الصلاة والسلام على رسول الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
Allah nak terima amal soleh kita ni lah berdasarkan apa yang kita makan, berdasarkan apa yang kita minum, berdasarkan rezeki yang kita perolehi, apakah ia halal ataupun apakah ia haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat, dua ayat yang saya ambil. Saya rasa sekadar ayat dua telah cukup untuk kita faham bahawasanya wajib bagi orang Islam mencari yang halal. Talabul halali fardu ainin ala kulli muslim. Mencari yang halal itu fardu ain. Bila cari yang halal itu fardu ain, cari makan, minum, rezeki yang halal itu merupakan fardu ain ke atas setiap orang Islam. Maka tidak sempurna fardu ain itu, kefarduan itu, melainkan dengan mengetahui dan nak mengetahuinya, nak memahaminya mesti kena ada ilmu, dan setiap ilmu mestilah dirujuk. Untuk mengetahui akan hukumnya mestilah dirujuk melalui kitabullah yakni Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, iaitu daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, dan di antara kedua-duanya ada perkara yang samar-samar. Antara halal dan antara yang haram dipanggil syubhat ataupun umuru mushtabihat, perkara yang tidak jelas, perkara yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, maka sesiapa menjaga dirinya daripada yang syubhat itu, berarti dia telah membersihkan, dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan diri. Sebab orang yang buat perkara syubhat ini boleh rosak amalannya, timbul was-was. Sebab dah buat benda yang meragukan, timbul was-was. Dan bukannya sekadar amal agamanya rosak, orang akan kata tentang diri dia, orang akan tutup tentang diri dia, habis kehormatan diri dia. Sesiapa yang melakukan perkara syubhat, dia telah melakukan perkara yang haram, seperti pengembala yang berada di sekeliling tanah gembalaan milik orang lain, yakni kawasan
dijaga dan dipelihara kehormatan diri. Baik, bahawa kata dia, ingatlah dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Jika ia rosak, rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nombor hadis 52. Riwayat Muslim nombor hadis 1599. Dan riwayat Abu Daud nombor hadis 3329. Manakala dalam satu lagi yang 3330. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama-ulama kata hadis yang kita baca tadi ini adalah merupakan salah satu daripada pokok syariat, asas syariat. Nak kena hukum, dalam hadis ini menerangkan tentang hukum halal haram dan syubhah. Dan menurut seorang ulama lagi yang ulama bernama Abu Daud Al-Ishtani, dia kata Islam ni bersumberkan kepada 4 hadis, dan salah satu daripada sumber agama berdasarkan 4 hadis inilah hadis salah satunya. Inilah hadis yang punya kedudukan yang cukup tinggi, keagungan yang cukup tinggi, kerana banyak manfaatnya. Orang boleh kenal mana dikatakan halal dan haram dan mana dikatakan syubhah. Diberi satu kaedah, dia beri satu formula macam mana nak kenal halal, macam mana nak kenal haram, dan bagaimana nak mengenali perkara yang syubhah. Satu, kalau biasa orang sebut syubhah tu apa ni? Biasanya halal haram orang tahu, tapi kadang-kadang syubhah ni tu yang kita buat. Sebab banyaknya kita tak tahu. Orang ni sebut syubhah, tapi orang tak faham apa itu syubhah. Dan kadang-kadang dia mentus antara yang halal dan antara yang haram. Baik, dalam hadis yang sudah dibacakan tadi menunjukkan yang halal jelas, yang haram jelas. Tahu maksudnya? Yang halal itu tidak dilarang. Benda halal tak dilarang. Jangan pula benda yang tak ada dalil melarangnya kita pula melarangkannya. Itu yang silap. Itu yang silap. Jangan kita memandai-mandai menyatakan sesuatu yang harus, yang dibenarkan atau yang halal, kemudian kita mengharamkan. Kemudian hukum nak kata dia itu halal adalah jelas dan terang. Adalah jelas dan terang. Baik, kalau kita tengok orang pergi masjid, pergi surau lah daripada rumah dia, katakan anak kita lah nak pergi ke surau, pergi masjid dengan kita, ya, dia pergi nak semayang tak pakai kopiah lah, kita kata boleh, kita kata kau takkanlah semayang tak pakai kopiah, ya? Mana boleh, seolah-olah mana boleh, mana kita seolah-olah mengatakan larangan bersolat tanpa kopiah, tanpa tutup kepala. Maka cari dalil. Siapa yang kata solat tak sah kalau tak tutup kepala? Tak ada kan? Maka jelas perkara itu harus. Ada dalil? Tak ada? Tak ada bukti. Quran, sunnah tak ada. Pakai jam tangan kiri. Apa dalil katakan dia haram? Tak ada. Dia kata kau tak boleh dia pakai belah kiri ni, syaitan suka kiri, yang suka kanan ni, Rasulullah sama malaikat. Dia benar, tapi tidak ada larangan. Tak ada larangan, asalnya harus. Sebab itu kaedah ulama-ulama letakkan kaedah formula al-aslu bil asya', asal usul sesuatu perkara al-ibahah, hukumnya mubah, yakni harus. Pada dunia ni nak buat apa saja harus, illa ma yadul dalilu ala tahrimi, kecuali kalau ada dalil, ada bukti Quran atau sunnah, ada pendapat ulama yang mengatakan ia ni itu haram. Tak ada, tak boleh. Tak boleh kita nak letak hukumnya haram. Maka nak kata benda ini halal, maka mesti jelas dia itu halal. Rasa-rasalah tuan-tuan, kalau gula kita beli dekat kedai lah, so market tak kisah mana-mana pun, adakah semestinya gula tu nak kena cop halal? Rasa-rasalah. Kalau kita fikir-fikir balik, kalau ikutkan kaedah hadis ni, tak payah sebenarnya. Sebab apa? Sebab gula semua orang tahu dah sumbernya adalah tebu. Tebu tu diambil, diproses, jadi gula. Tebu tak haram. Carilah Quran hadis tebu haram
sebab tidak ada dalil. Baik, katakan hujah ulama, hukum yang ulama tetap ke fatwa memang tak ada kecuali tebu juri. Memang haramlah. Haramlah ke juri. Jadi kurang kali mungkin kalau ada lah gula cok halal tu mungkin dipastikan apa ni tebu tak juri. Maka jelas tebu itu halal. Maka gula yang dihasilkan dari tebu itu halal. Jelas tak halal? Innal halala bayyin. Halal jelas. Garam dari laut. Salah satu dari 7 air yang boleh dibuat bersuci, suci lagi mensucikan, adalah air laut. Air laut orang ambil buat garam Adakah garam wajar letak cok halal? Sebab laut memang sudah bersih, suci, halal. Kecuali yang haram ialah garam turi. Itu. Jadi itu dikata segi ain, dari segi diri benda itu, dari segi fizikal benda itu sendiri memang sudah halal. Jelas hukumnya halal. Innal halala bayyin. Setiap yang halal itu mesti jelas. Nampak contohnya? Itu contoh-contoh dia. Baiklah tuan-tuan, kita tahu masjid ni tempat orang ramai sembahyang, dan tak dapat dinafikan juga dia bukannya sekadar tempat untuk orang bersolat, tapi juga kadang-kadang orang buat kenduri. Aku nampak ada pondok tu, ada apa kemah, pondok lah kemah ada kenduri. Tiba-tiba dan tuan lepas solat isyak dan tuan, belakang tu bersusun di nasi-nasi bungkus. Agak-agak nak kata statusnya halal ke haram makan. Tanya pengurusi, Assalamualaikum Tuan Nazir, siapa yang letak nasi belakang tu? Tak tahulah. Tanya imam, tak tahu. Bilal tak tahu, Syiah tak tahu. Kalau dia basi. Tapi letak tempat memang umum, dalam majlis tempat umum. Waktu dia pula memang cukup cantik. Lepas isyak dah ada. Sebelum isyak letak, pada lepas isyak dah ada lah. Hukumnya halal makan. Sebab dia letak bukan dekat belakang. Itu makan, tak salah. Sebab ada setengah orang mungkin dia faham nak bersedekah mesti bersembunyi, jangan siapa tahu. Besar pahala dia, ikhlas. Dia pun tengok orang tengah solat isyak, cepat susun nasi. Tertutup balik, tak semayang. Yang semayang nasi dia je. Nampak tak? Tapi orang tu tak biasa ke buruk ustaz dekat Mahilah, mungkin bayang kat rumah lah tu. Tapi mana ada orang tu ala-ala tengok orang semayang tu Ahmad Majid, dia kan nak cakap semayang, tak tahu apa. Ada yang dia bangsa, dia letak surat dia ke imam. Cari mana orang, kau bagi ke imam. Imam pun baca, tolong solat hajat. Yang ini dia punya al-burus, belakang al-nasi. Badala yudlu bedal. Itu mau kompom boleh lah kan. Sebab itulah dalam hukum hudud. Hukum hudud tak boleh nak potong tangan pencuri. Kalau dia ambil benda itu, dia tanya, kau ambil benda kat mana? Aku jumpa betul-betul dekat tempat orang ramai. Dia biar situ je, kau ambil lah. Benda ni boleh ambil, kau ambil. Tak boleh. Tak boleh potong tangan. Tak boleh. Ini juga itulah. Letak dekat kawasan orang ramai, orang kau ambil. Dan dari segi adatnya, orang tahu dah dalam masjid mana ada orang meniaga nasi dalam masjid lah. Kalau Jumaat kat luar, ya logik. Itu bukan hari biasa, waktu biasa. Lepas orang isyak dan ini. Jadi jelas halal. Ya. Baik. Jadi contoh-contoh lain, memakan makanan daripada bijian, hukumnya halal. Bijian, gandum, kacang, bali, apa lagi, soya, nasi, biji-bijian halal. Tidak ada dalil katakan bijian itu haram. Tumbuh-tumbuhan boleh makan. Jenis buah-buahannya, duriannya, rambutannya, anggurnya, nampak? Kemudian sayur-sayuran, kangkungnya, kangkung halal, pokok, halal dan murah. Kemudian daging haiwan yang halal. Haiwan yang halal kena faham juga. Bukan semua haiwan halal. Kalau haiwan berkuku, taring, tangkap mangsa dengan kuku tak boleh. Rimau memang tak boleh lah. Singa, beruang panda tak boleh. Hanya sebut-sebut dagingnya tu haram dimakan. Tapi mana-mana daging haiwan yang halal, maka hukumnya adalah halal. Tak syak lagi. Jelas hukum. Minum, hukumnya halal. Minum apa? Minum air. Air mineral, air RO, kemudian susu. Tapi dengan syarat susu bukan daripada binatang yang haram dimakan, dan segala minuman yang tidak dilarang. Dan jangan kita ingat halal
Dia sama dengan anjing. Mughallazah suci macam mana sekalipun takkan boleh menjadi suci. Sama macam mana pun tidak boleh suci. Tapi kalau petang buas boleh. Kalau mazhab lain pula hukum dia. Nak tahu lebih lanjut, tanyalah ustaz. Bukan tanya saya, tanyalah ustaz. Ini tuan-tuan ya. Baik. Kemudian lagi, bekerja atau berusaha mencari kehidupan dengan jalan yang tidak dilarang. Boleh. Kerja sebagai apa? Kontrak boleh. Kontraktor, tukang sapu. Kerja sebagai pegawai kerajaan, ataupun sebagai kerja tangan swasta. Selagi kerjanya itu sendiri tidak dilarang, maka hukumnya adalah halal pekerjaan. Itu kena cek pula bab hukum kerja. Itu ni kan buat saya jugalah. Bagi tahu pesan pada kita ni buat anak-anak kita bekerja ni kena hati-hati. Lepas dia dapat degree bekerja, pastikan apa kerja ni buat. Sebenarnya yang lebih afdal bukan masa dapat degree tu, kita pastikan kerja apa yang dapat. Sebelum dia nak ambil satu kos dekat universiti tu, kena pastikan kos yang ambil tu besok dah besar, besok lepas dia grad, apa tugas dia akan buat. Itu kena pastikan. Sebab takut kadang-kadang memang lulusannya tinggi, pekerjaannya mudah, tetapi terlibat dengan benda-benda yang haram. Itu yang kita bimbang. Contohnya foreign fashion. Yang bagus, ambil kos ke UiTM foreign fashion. Dia pun kerjalah satu buah syarikat buat baju foreign fashion. Tapi baju yang dibuat tu lah kainnya belah depan, belah belakang, belah tepi kiri kanan, nampak ketiak. Dia pun kata tak apa, awak kerja cari makan tak apa. Bahasa Perak awak dah kan. Ni kan hukumnya haram. Sebab dia terlibat dengan menyuruh orang lain dedak aurat hukumnya berdosa. Ada lagi saya sebut dalam bab yang haram. Saya bagi contoh je, kata orang Jawa buat example. Jadi mudah kita faham. Tak semua kerja halal, tapi kerja yang halal bila mana kita buat kerja tu halal. Kemudian sungguh kita dapat pun halal. Sebab tu ulama letak kaedah. Gaji dan upah berdasarkan kerja. Nak tengok halal haram ni, gaji atau upah berdasarkan kerja. Jelas kan? Jadi kalau kata kerja polis, mana kerja dia polis, boleh, gajinya halal. Tapi yang haram ni ambil rasuah. Itu je lah. Itu je. Contoh yang paling mudah. Kerja itu berdasarkan kepada upah dan gaji berdasarkan kerja. Bagaimana hukum? Ni persoalan. Orang ni dia bekerja di rumah tokeh Arab. Dia bekerja di rumah tokeh Arab. Katakan dia kerja tukang kebun. Tokeh Arab ni kaya lah kan, rumah besar, ada pula kebun dia. Dia tukang kebun dekat rumah tokeh Arab. Kita akan menggambarkan itu tak boleh sebab aku dengar perkataan tokeh Arab. Lagi saya harap mana? Ini. Tapi tanya dia kerja dia buat bancuh Arab, buang galak, bawa Arab. Tak, dia kata aku kerja kat rumah tokeh gila Arab je, tapi cuma dia tukang kebun, hukumnya halal. Sebab dia kerja tukang kebun. Yang tak boleh, yang dilarang ialah dia bekerja bawa lori Arab. Sebab dia ada connection dengan Arab, ada hubungan. Nampak tak? Yang buat lagi tak boleh, yang buang kita boleh, yang bawa pun tak boleh. Baik, tadi betul kita tengok yang haram dilarang serta terang hukumnya. Benda yang haram mesti ada larangan, mesti ada cegahan dalam Quran, dalam hadis, dan menurut hukum para alim ulama, dan juga terang hukumnya itu adalah haram. Baik, memakan bangkai dalam Quran dikatakan haram. Apa bangkai? Apa juga binatang yang
berusaha mendapat rezeki serta keuntungan dari jalan yang kotor seperti mencuri, menyamun, merompak, meragut, berjudi, makan riba, menipu dan seumpamanya. Dia dikatakan rezeki yang diperolehi melalui jalan dan cara yang diharamkan syarak, maka jelas hukumnya adalah haram, maka haram. Jatuh.
sistem konvensional tidak begitu. Sign kontrak harga sekian, bayarnya harga lain. Kemudian setiap kali masalah ekonomi itu tidak stabil, kita akan membayar kerugian ekonomi tak stabil, sedangkan bukan tanggungjawab kita, kita pelanggan yang meniaga rugi, kita tolong bayar kerugian peniaga. Hukum tak boleh, sebab kesalahan dia bukan kesalahan kita. Tapi tuan-tuan kena faham, sistem pinjaman ataupun Islamic loan ataupun pinjaman cara Islam di Malaysia ni adalah negara yang paling mahal dalam dunia sekarang. Malaysia paling mahal. Ini dia paling mahal sistem Islam tu. Kalau tuan-tuan tengok mahal, sebenarnya memang paling mahal. Itu hakikat sebenar. Jadi bagaimana nak ubahnya? Kena ubah pada atas-atas ini. Kena ubah yang buat dasar. Namanya bank negara. Bank negara siapa yang pegang? Kerajaan. Kena tukar, kena ubah kerajaan. Ini kan kempen tidak. Nak bagi kepahaman. Itu saja. Dia orang banyak tak faham. Dia nak buat macam mana Ustaz? Macam mana nak solve the problem Ustaz? Orang boleh nama tadi speaking ni. Itulah dia. Siapa yang pegang dasar? Itu kata kebajikan. Tentang kita katakan kebajikan. Hudud tu kita nak, kebajikan kita nak. Tapi yang kita tak mahu, hudud kita buat, kebajikan tak ada. Tak boleh. Dia dua tu ada. Kebajikan sebab dalam soal pinjaman cara riba, menipu lagi, gharar, semuanya kezaliman. Dalam Islam semua kena berteras. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang Islam, masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Antara yang awak pandang lagi lah duit dia cukai. Dulu masa bulan lepas first kali saya tanya kita pasal bab cukai dan jenis Islam. Maka Nabi menyebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna sahibal muksi finnar. Sesungguhnya orang yang mengutip cukai duduklah neraka sebab cukai itu zalim. Kerajaan boleh kutip cukai tetapi bukan tetap, bukan sentiasa. Ketika negara susah tak ada duit, baru boleh kutip cukai. Cukai untuk rakyat, bukan untuk panda. Itu dia. Cukai untuk manusia, kebaikan dia, bukan untuk haiwan. Sama Allah tu terang ya. Kan ke akhirat saya kena tanya tadi. Ngajar dah kan, tapi tak jelas. Orang main tuan. Ini. Orang marah, orang marah, tapi jangan Allah marah. Kena faham. Kita mati tuan-tuan, jumpa siapa lagi dah, tak ada lagi jumpa manusia dah. Jumpa amalan kita. Tengok amal kita baik ke jahat. Sampai akhirat jumpa Allah, tu saja. Manusia jumpa sekejap, marah sekejap je. Orang sekarang mana marah sekejap je tuan. Tapi kalau sampai ke dalam tu, marahlah. Tu bukan lagi dulu. Kau nak marah siapa juga? Kan? Nak marah Ustaz tak? Nak marah dulu. Dengan kesian tuan. Ini dia. Yang ketiga, syubhah. Syubhah ni apa dia tuan? Diterangkan tadi, syubhah ni benda yang sama-sama, tak pasti hukum dia, dan dia ada pula pembahagian dia tuan. Syubhah ni sama-sama, kesamaran. Hukum perkara yang syubhah tak dapat dipastikan sama ada halal atau haram. Tapi syubhah ni biasanya yang akan meninggalkannya atau tak nak langsung mendekatinya, apatah lagi nak membuatnya, orang yang warak. Orang warak ni apa dia tuan? Biasa orang Melayu tersebut dia tu alim lah orang dia. Sebenarnya pembetulan. Alim dalam bahasa Arab orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Ulama
ada individu. Tetapi ada individu yang ragu-ragu, adakah masih tetap haram atau tidak. Semua orang tahu haram, tapi ada orang ragu, haram ke tidak haram. Baik, contoh, makan daging haiwan yang kita tak pasti disembelih ataupun tidak. Makan daging haiwan yang tak pasti disembelih ataupun tidak. Dari sini berlaku kat mana ni tuan? Kita kata dekat ayam-ayam kat pasar, kita beli kan, kita beli ayam kepala tak ada. Saya dah dengar dia ada orang kata ni kepala tak ada ni, saya pun ragu-ragu lah. Kalau ada kepala kan, nampak dia sembelih, kepala tu tak putus, ada orang yakin ni kepala dia ni saya tak nak komen lah kalau segi hukum tak ada masalah, dia kena. Tapi persoalannya yang lain pula, sebenarnya bukan soal sembelih saja, siapa yang sembelih. Saya pernah dulu kawan saya kerja R&D Jais, dan dia beritahu ada di sini tempat kita ni lah, orang yang membeli ayam yang murah tetapi penyembelih dia Hindu. Nampak tak tuan? Kau takkan makan kelas dekat orang tabligh juga lah, dia potong bismillah, dia juga ini Hindu tu tuan. Dia sebut bismillah pun dia tak Hindu, harap kita makan kalau Hindu. Jadi dalam soal ini kata dia, maka daging haiwan semacam ini menjadi haram kecuali kalau terbukti dengan yakin dia telah disembelih. So terbukti tak dia disembelih, katakan kita pergi cek balik mana dia punya sedia halal, ni sedia halal. Pernah berlaku satu ketika tempat niaga berlumpur tapi sedia halal Selangor satu, kemudian nak expire. Ini pernah berlaku dekat tempat saya, sedia halal Selangor tapi niaga dekat Bandar Terazah. Tak apalah, mungkin dia ambil ke Selangor tapi dia punya, dia tarikh dia dah habis cukup. Nampak tak? Ini kita tengok besar je, halal okey lah makan. Malah tantah 2003 sekarang dah 2012, ada kadang-kadang kita kurang perhatian. Tuan-tuan berkata repot dia, nanti orang saman. Tuan-tuan tahu tak selama hari ini adakah benda ini diaktarkan dalam parlimen? Siapa langgar, tangkap, soalan. Jangan tanya saya, tanya orang pakai undang-undang. Saya boleh jawab saja. Dah lama dah tuan, dah lama diaktarkan dalam parlimen. Disepakat jadikan itu sebagai undang-undang. Tak ada tuan, ya. Setelah orang boleh guna semacam logo halal. Baik, kemudian lagi yang kedua, contoh kedua, sesuatu yang halal tetapi diragukan kepastian halalnya. Dia halal tapi kita ragu dia halal ke tak halal. Tadi memang orang tahu dah haram, yang ni orang tahu halal tapi dia ragu tentang halalnya. Contoh, ini bukan buat makan. Dalam kitab kata contohnya kalau orang tu dah talakkan isteri ataupun belum. Dah talak ke belum isteri ni? Ini jadi bangsa pelupa tu. Tengah-tengah marah, saya ingat apa dah, aku cerai dengan kau. Jadi dia tenang elok balik, dia pun fikir-fikir aku jadi cerai ke kau pun belum lah. Isteri pula jadi pekak, kau dengar kan? Mana? Sebab sebut talak dengan tarak lebih kurang kan? Tarak. Baiklah tuan, pegang hukum asal. Hukum asal dia dah menikah kan, maka halal. Macam itulah seorang sahabat Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, dia dah ambil wuduk, tiba-tiba dia ragui dia sudah berhadas ke belum. Maka peganglah hukum asalnya, dia sudah pun berwuduk, bersuci, habis. Itu dia. Jadi hal-hal semacam ini pada dasarnya adalah harus sehingga diketahui dengan pasti haram. Jadi kalau sesuatu binatang yang tak sembelih haram tapi kita tak pasti dia sembelih tidak, maka pastikan dia itu tak sembelih, maka haram. Kalau orang ragu, masih lagi diharuskan. Sama juga tadi dalam kes talak isteri ke belum tapi asal dah kahwin, maka pegang yang dah kahwin. Dah wuduk ke kentut, pegang tadi asal mula sudah berwuduk. Cuma tambahan saya tuan dalam bab ibadat, tambahan dalam bab ibadat, kau boleh ambil ilmu. Seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada penyakit was-was. Penyakit was-was ni banyak orang berlaku. Dah ambil wuduk was-was, dah kentut ke belum, memang selalu itu. Masa ambil wuduk pun dah lama dah. Dia bukan saja nak ambil wuduk, baca niat wuduk pun dah lama dah. Nawaitu sauma ghadi.
baca surah Al-Hadid. Bukan semua surah tu, satu ayat saja, ayat yang ketiga. Surah Al-Hadid ayat yang ketiga, setiap hari, tak kira bila waktu dia, tetapi mesti baca 100 kali. Saya ulaskan lagi, surah Al-Hadid ayat ketiga 100 kali setiap hari. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Nampak? Itu ubat. Ini dipanggil bukan warak, ni warqah namanya. Orang kata ni warak, Ustaz aku dia ambil duduk, berpropo Ustaz sampai 1 jam yang duduk. Itu bukan warak, warqah. Itu namanya was-was, syaitan masuk lagi dia. Syaitan rosak hati dia kan, bagi was-was. Katalah benda syubhat yang buat. Antara itulah penyakit dia datang was-was, syak-syak, ragu-ragu. Baik, yang terakhir, ketiga dan tuan. Kategori yang ketiga syubhat ini, seseorang ragu-ragu sesuatu itu adakah halal atau haram, dan tak dapat dia tahu nak katakan halal atau nak katakan haram. Sebab nak dikatakan halal 50%, nak katakan haram pun 50%. Dalam bahasa mudanya 50-50. Susah tentukan kemungkinan halal, kemungkinan haram. Maka tidak ada sebarang petunjuk yang boleh memperkuatkan salah satunya. Tak ada sebarang petunjuk nak katakan dia halal, tak ada sebarang petunjuk nak katakan dia itu haram. Pernah berlaku zaman Rasulullah SAW. Rasulullah jumpa satu biji tamar dalam rumah dia. Rasulullah jumpa sebiji tamar dalam rumah dia. Buah tamar memang halal, tamar halal, tak ada tamar yang haram. Tapi kenapa Nabi tak makan? Nabi kata, kalaulah saya tidak takut, tidak khawatir kurma ini adalah kurma zakat, nescaya aku akan makan. Sebab dalam riwayat mengatakan Nabi pernah bawa seguni tamar satu ketika dulunya masuk ke dalam rumah,